Okey, Assalamualaikum semua. Baik, pertama sekali saya ucapkan selamat berjumpa kembali lah setelah 3 bulan cikgu-cikgu dikira bercuti ya. Sebelum saya memberi garis panduan tentang SOP pembukaan sekolah, saya ingin maklumkan beberapa perkara kepada cikgu. Pertamanya pada 24 hari bulan 24 bulan 6 ni, maknanya semua guru-guru akan hadir ke sekolah seperti biasa. Cuma masa waktu datang dan waktu balik tu saya akan dapatkan maklumat yang terdekat lah, yang masa terdekat ni akan dimaklumkan. Cuma saya beri maklum dulu 24 tu cikgu-cikgu kena hadir ke sekolah seperti biasa. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, untuk makluman semua, program TS25 dan juga program KEBAT akan berjalan seperti biasa dengan saya akan memanggil cikgu-cikgu yang berkenaan mengikut waktu-waktu tertentu. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, mohon semua guru-guru menyemak buku latihan murid. Ya. Buku latihan murid kalau ada di sekolah, cikgu boleh mari ke sekolah untuk ambil lah sebelum buka sekolah ni, maknanya boleh settle dari segi meride buku lah, menyemak buku supaya bila buka sekolah nanti kita akan serahkan pada ibu bapa, letak di pondok jaga ke macam mana itu akan saya maklumkan kemudian. Cuma ambil tindakan untuk cikgu semak lah kalau ada buku-buku latihan yang masih belum disemak. Yang keempat, guru-guru kelas ya, guru kelas boleh datang ke sekolah dengan kebenaran saya pada masa lapang ni, tengok buku-buku teks murid ataupun buku latihan murid yang tertinggal di dalam meja ya, ataupun di dalam kelas cikgu lah ya. Pasal akhir cuti dulu 13 bulan tu mungkin ada budak yang tertinggal buku teks, ada tertinggal buku latihan dan sebagainya. Jadi cikgu boleh hadir ke sekolah untuk semak buku-buku berkenaan lah. Minta tolong guru-guru kelas ya untuk ni ya. Okey, yang keenam, guru-guru juga dan tempoh masa ini dipohon untuk berada dalam stesen berkhidmat. Ya, saya faham ada cikgu-cikgu yang nak ziarah ibu bapa dan juga sebagainya yang tak boleh pulang ke kampung dan juga sebagainya. Jadi cikgu ambil kesempatan pada waktu ataupun hari cuti lah, Sabtu, Ahad ataupun mulai Jumaat selepas waktu pukul 2. Kalau katakan cikgu nak balik ke Kedah contohnya kan. Maknanya belah hari Jumaat tu, belah petang, cikgu baliklah pada Sabtu, Ahad, Jumaat petang dan Sabtu, Ahad tu untuk cikgu berada di menziarah ibu bapa lah contohnya. Hari lain tu cikgu kena berada dalam stesen lah sebelum 24 bulan ni. Ya? Itu kena jaga. Ya? Baik, kemudian cikgu dipohon juga mengemaskini borang transit, rekod transit murid-murid PBD ya, untuk pentaksiran yang bulan 1 hingga bulan 3. Ya, bulan 1 hingga bulan 3. Tolong kemaskini borang transit, lepas buka sekolah ni nanti, kalau pihak berkenaan khususnya unit pembelajaran dia hendak laporan, maknanya cikgu dah ada secara ringkas tentang pentaksiran murid-murid kelas cikgu mengikut subjek-subjek tertentu. Okey cikgu Baik, kemudian yang ketujuh, sekiranya cikgu hendak hadir ke sekolah sebelum 24 hari bulan ni, pastikan cikgu maklum kepada saya lah. Ya. Maklum kepada saya ataupun kalau saya tak ada pentadbir lain dia di sekolah, maknanya cikgu nak hadir sekolah supaya kami tahu berapa orang yang akan hadir ke sekolah dalam satu-satu hari itu. Dan bila cikgu mari ke sekolah, saya pohon cikgu mematuhi SOP. Jangan masuk macam itu terus je. Maksudnya cikgu perlu memakai pelitup muka dan hidung dan juga mencatat suhu lah. Saya dah sediakan di pejabat senarai nama cikgu, maknanya cikgu rekodlah kehadiran cikgu pada hari itu berapa suhu yang dicatat. Ya? Lepas itu cikgu bolehlah pergi ke kelas dan juga lokasi-lokasi yang berkenaan. Okey, itu secara umum perkara-perkara yang cikgu perlu ambil tindakan sebelum pembukaan sekolah pada 24 hari bulan 6 ni, hari Rabu, minggu lagi 1. Ya? Okey. Ada pertanyaan tak cikgu daripada 1 hingga 6, 7 perkara tadi? Kalau ada tanya, buka mic tu dan tanyalah seorang-seorang lah, jangan banyak semua buka mic. Kalau ada pertanyaan. Tak ada kan? Okay.
Okey saya akan terus kepada garis panduan pembukaan sekolah ya. Jadi untuk makluman cikgu, pihak sekolah diberi tempoh 3 hari ya daripada 13, 14 dan 15 untuk menyempurnakan taklimat garis panduan ni ya. Maksudnya kita ambil tarikh hari ini. Ada sekolah yang telah buat sebelum ini Sabtu dan Ahad. Jadi saya ambil masa hari ini untuk beri penjelasan pada guru secara umum dan secara ringkas yang boleh. Kalau nak diterangkan banyak ni ada 34 muka surat. Cuma saya ringkas yang penting-penting saja ya untuk makluman dan tindakan cikgu. Dan perkara yang pertama seboleh mungkin cikgu mesti ada garis panduan ni satu ni. Kalau boleh cikgu print kerana selepas ini pihak kementerian dan juga pihak PPD dan jabatan akan hadir ke sekolah untuk melihat. Kalau boleh setiap guru ni ada benda ni lah. Jadi saya pohon cikgu untuk ini ada garis panduan untuk cikgu sendiri, bukan kata untuk saya saja, untuk semua. Kalau ada dalam telefon bimbit cikgu nanti, cikgu nak buka orang tu tengok, lambat lah. Kan, kalau ada ni garis panduan saya. Jadi saya pulang kepada cikgu untuk uruskan benda ni lah. Seboleh mungkin ada benda ni yang dicetak lah. Ya. Baik. Jadi tentang surat siaran garis panduan ni saya tak payah jelaskan. Ini adalah arahan daripada kementerian untuk mengadakan garis panduan ni supaya kita dapat mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan apabila sekolah dibuka. Jadi garis panduan ini terpakai kepada semua institusi awam lah, maksudnya dalam bidang pendidikan sama ada dari Kementerian Pelajaran dan juga pihak sekolah-sekolah swasta, kolej dan juga tingkatan 6. Jadi untuk makluman cikgu-cikgu, pembukaan sekolah pada 24 hari bulan ni adalah murid-murid yang terlibatlah tingkatan 5 dan tingkatan 6, khususnya di sekolah menengah. Bagi murid sekolah kita dan sekolah-sekolah lain sekolah kebangsaan ni tunggu sehingga pengumuman oleh Menteri Pendidikan. Ya, jadi cikgu jaga ke sekolah dan murid-muridnya tak ada lagi di peringkat sekolah rendah. Hanya melibatkan sekolah menengah tingkatan 5 dan tingkatan 6. Ya. Okey, garis panduan ni bertujuan 3 fokus utamanya. Objektifnya untuk apa? Utamanya adalah untuk pihak sekolah menguruskan sekolah supaya berlaku dengan teratur lah, bila buka sekolah teratur dan lancar. Dan yang paling pentingnya ialah untuk memastikan keselamatan guru, murid, warga sekolah secara keseluruhannya berada dalam keadaan yang selamat. Ya, khususnya di sekolah. Kalau sekolah ada asrama, lagilah ya. Dan yang ketiganya proses pengajaran dan pembelajaran berlaku dalam keadaan selamat. Jadi untuk makluman cikgu garis panduan yang diberi bila cikgu mari sekolah nanti, kita juga akan berjalan seperti biasa, cuma kita menggunakan kemudahan yang ada di sekolah untuk kita sebarkan kepada murid di rumah. Klien kita tak ada di depan mata, cuma melalui talian dan juga sebagainya nanti. Itu sebab saya suruh cikgu siapkan, semakkan buku, latihan dan juga sebagainya. Bila katakan hari Isnin lagi satu atau hari Khamis katakan waktu itu pada pelajaran bahasa Melayu. Jadi kita nak beri dalam bentuk latihan, kita boleh tinggalkan di pondok nanti, kita tentukan masa mak bapak atau ibu bapa akan ambil buku-buku berkenaan. Ya, sekarang ni saya menerima laporan dari ibu bapa, ada yang buku tak ada, dia kata di sekolah. Ada buku teks yang tinggal di sekolah. Itu saya minta tolong cikgu, semak buku-buku anak buah cikgu khususnya yang belum ditanda, tanda supaya kita dapat proses ini berjalan. Bukan makna budak tak ada nanti, kita tak ada buat apa di sekolah. Maknanya kita macam belajar, mengajar di rumah dari sekolah lah. Gunakan kemudahan yang ada di sekolah. Ya? Itu untuk memenuhi 3 perkara itulah cikgu ya. Jadi cikgu faham untuk menguruskan sekolah, untuk proses pengajaran dan untuk keselamatan. Baik. Di peringkat pentadbir, saya dan juga barisan pentadbir nak pastikan sekolah ni berada dalam keadaan selamat dulu. Ya, kemudian nak pastikan murid-murid, guru berada di sekolah dalam keadaan sihat. Kalau nanti pada 24 dan hari-hari yang lain, kalau cikgu melebihi suhu 37.50, cikgu tidak perlu hadir, tapi cikgu kena menjalani peperiksaan ke klinik kesihatan. Apa gejala yang, simptom yang berlaku pada cikgu. Jadi kalau proses itu cuti, cikgu perlu ada surat dan juga sebagainya untuk dimajukan kepada pihak saya. Jadi cikgu kalau itu 37.5, katakan cikgu mari pagi-pagi itu tengok 37.5, maknanya cikgu tak dibenarkan masuk ke sekolah pada hari itu dan terus ke klinik kesihatan. Jadi tolong jaga kesihatan cikgu lah ya, supaya kita mematuhi yang itu ya. Baik, kemudian yang lain tu untuk menangani, menguasai, memastikan keselamatan semua yang ada di sekolah lah yang secara umumnya ya. Baik, itu peranan pentadbir. Inilah peranan guru. Pertamanya, cikgu perlu menyediakan rancangan pelajaran harian. Ini
bila buka sekolah khususnya nanti maksudnya cikgu kena sediakan mengikut bilangan sebelum ni lah, bilangan 3 sampai 5 tu maksudnya penyediaan RPS lah. Kemudian yang kedua, melaksanakan PDP yang bersesuaian dengan kesediaan murid dan setiap semasa. Macam sekarang lah kita jalan, kita kena faham yang ada di rumah tu. Perantinya ada tak? Komputernya ada tak? Kalau tak ada kita mungkin buat secara WhatsApp, Telegram dan juga sebagainya. Kalau cikgu boleh buat Google Meet, cikgu Google Meet lah. Kalau cikgu boleh klik Classroom, Google Classroom lah mengikut kemampuan murid. Bukan mengikut kemampuan guru sahaja, tapi kemampuan murid. Yang ini mengingatkan murid untuk sentiasa menjaga jarak sosial ni maksudnya kalau murid ini telah ada di sekolah. Kita kena pastikan murid ini 1 meter dalam kelas. Nanti saya tunjuk plan dia Okey cikgu. Kemudian jika ada nanti bila sekolah dibuka, katakan murid dah ada, maklumkan kepada pihak sekolah jika terdapat murid yang menunjukkan gejala awal COVID-19. Maksudnya contohnya murid itu sakit tekak, murid itu demam, murid itu batuk, murid itu sesama. Maksudnya kita tiba datang, ada masalah macam itu, cikgu kena maklumlah ke pihak pejabat lah untuk pastikan murid-murid ini bebas daripada gejala tu. Itu peranan guru tu ada 4 perkara tu di situ. Sedia RPS, laksana PDP, ingatkan murid dan maklum kepada pentadbir sekiranya ada gejala-gejala berkenaan. Okey. Peranan ibu bapa ni saya imbaskan secara ringkas. Yang penting kalau macam cikgu juga ada anak. Kata dekat anak di rumah tu dah ada simptom itu. Jadi cikgu tak perlu hadirkan mereka ke sekolah. Pergi buat rawatan dan juga sebagainya kalau demam dan juga sebagainya. Jadi pastikan anak jaga berada dalam keadaan sihat dan tidak menunjukkan gejala awal. Itu peranan ibu bapa lah secara umum kepada murid. Beri motivasi untuk anak terus belajar. Jangan kita risau kata takutlah jangkit dan juga sebagainya. Maksudnya kita kena galakkan anak ke sekolah lah. Ini khusus pada ibu bapa. Okey. Kehadiran guru, itulah berdasarkan perkhidmatan surat siaran JPA dan juga Jabatan Perdana Menteri KPM dari semasa ke semasa. Ini arahan daripada pihak atasan lah. Kita kena patuh maksudnya daripada pihak kementerian. Okey, yang lain tu saya dah cerita tadi, tidak perlu hadir ke sekolah murid yang ni. Baik, sekolah akan melaksanakan waktu persekolahan secara berperingkat-peringkat ni macam itulah. Kalau katakan pada 24 tu sekolah menengah, mungkin 2 minggu lepas itu Menteri akan umum pula untuk sekolah rendah, makna kita dah prepare dah. Dalam tempoh itu maksudnya Kemudian perhimpunan sekolah dan aktiviti co-curriculum tidak dibenarkan. Bila buka sekolah nanti, tidak dibenarkan lagi untuk aktiviti luar. Contoh kalau cikgu nak buat PDP di luar pun tak boleh. Kalau nak buat perhimpunan macam kita baca Asmaul Husna pun tak boleh di dewan contoh. Jadi semua di dalam kelas keluar masuk macam tu je. Tidak ada lagi aktiviti yang seperti kita buat sebelum ni. Okey. Kemudian tentang pemeriksaan kuasaan sekolah ni maksudnya bila dah buka sekolah sebelum sesi sekolah bermula kena bersih dan selepas tamat kata kita balik pukul 1. Pukul 1 tu kena bersih dalam kelas tu balik. Maksudnya istilah sekarang ni disanitasi defect apa sebut. Yang betul kena cuci balik. Jadi itu yang mana nampak perlu buat macam tu. Baik, kemudian susun atur bilik darjah jarak 1 meter antara meja murid dengan meja murid yang lain. Maknanya ini ada dari pelan lokasi dia dah beri. Jadi untuk makluman cikgu, sekarang ni kita diberi antara 18 ke 20 orang untuk satu kelas. Contoh saya berikan sekarang ni kita murid JAS 1 ada 100 orang. Kita terpaksa bagi kepada 6 kelas. 6 kelas. Mana dalam satu kelas tu 18 ke 20 orang sampailah kelas nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sekarang ni maklumat yang saya hantar ke jabatan kita akan buat secara giliran. Contoh saya beri katakan hari Isnin tahap 1. Maknanya semua murid tahap 1, 2 dan 3 ke sekolah. Untuk menampung 18 buah kelas yang ada sekarang ni. Pasal kita dah pecah-pecah tadi, maknanya kita ada 18 ke 20 dan 1 lah. Jadi kata kelas tahun 1, 1A, 1B sampai 1E contohnya. Tahun 2, 2A, 2B, 2C, 2E macam itu. Jadi cukup 18 dan pra sekolah. Itu gambaran kalau sekolah dibuka pada hari itu.
Dan hari yang kedua, hari Selasa contohnya. Jadi mungkin tahap 2 pula akan buat macam tu. 4A, 4B, 4C, 4Z macam tu. Jadi 6, 6, 6. Tentang jadual, maknanya kami akan cuba bincangkan setelah mendapat maklumat daripada pihak jabatan dan PPD. Kelulusan pada diorang, baru kita maklum. Jadi cikgu ni nanti tak semestinya akan mengajar khusus pada pelajaran itu. Tak akan cukup. Saya ambil contoh, macam DM Cikgu Marina. Dia tak boleh dia mengajar 18 orang. Siapa nak ajar yang baki lagi tadi tu? Ya, cikgu kena faham keadaan itu. Jadi kita akan susun walaupun kata cikgu itu bukan option dan juga sebagainya, kita akan letakkan cikgu sebagai ada pengawasan guru dalam tempoh itu. Jadi itu gambaran yang diberi awal. Kalau ada perubahan saya akan maklumkan. Ya, jangan kata saya pakai ini perfect terus yang ni. Pemenang terus pakai arahan ni, tak. Maksudnya maklumat awal diberi macam tu. Ya, cikgu faham dulu keadaan. Jadi kita tengok norma ke normal baru. Saya tak tahu nak sebut. Tengok ada dua-dua dalam TV tu kan. Norma pada bukan norma Muhammad Noor tu kan. Ini norma. Jadi itu norma baru. Kita perlu menyesuaikan diri ya. Baik. Kemudian tentang kantin. Tadi jarak dah ada ya. Jarak 1 meter dalam kelas maknanya 18 meja kerusi saya dalam kelas dan meja guru. Dan PDP juga tidak boleh katakan nak melibatkan aktiviti yang terlalu bercampur-campur dengan budak. Maksudnya lebih kurang macam kita kena macam mana? Kita jarak lah. Pentingkan jarak. Kalau aktiviti kumpulan selalu kita buat sekarang ni, maknanya kita kena fikirkan sesuai tak sesuai dengan keadaan. Ya, itu lebih kurang macam yang diberi. Ya, itu dari segi PDP nanti. Baik, tentang kantin. Pengusaha kantin hanya menyediakan makanan berbungkus. Contoh murid kata tahun 1 ni rehat pada pukul 9. Dia akan baris 18 orang tu ikut macam kita pergi pejabat mana-mana tu, ikut step-step 1 meter, dia akan ambil makanan berbungkus dan balik semula ke dalam kelas. Cikgu tadi kena kawal dalam kelas tu dia waktu dia makan. Makan dalam kelas, tidak ada makan di kantin. Sama juga dengan kelas-kelas yang lain, berperingkat-peringkat akan dibuat. Jadi masa juga kita akan ambil kira, waktu rehat berbeza, pergerakan berbeza nanti. Sekarang ni tak ada, diberi macam tu lah gambaran. Makanan tu sama ada hari ni mungkin dia tak buat banyak menu. Contohnya katakan hari ni mi goreng dengan nasi lemak contoh. Jadi budak pergi situ nak nasi lemak ataupun mi goreng. Dia bungkus-bungkus macam tu, dia akan masuk ke kelas. Tapi dia kata 3 ibu bapa bawa. Itu belum habis ayat lagi. Kalau ibu bapa digalakkan untuk membawa bekal makanan daripada rumah lah. Tapi kantin wajib buka pasal dia perjanjian dia 1 tahun tu dia kena buka. Nasib lah kalau hari tu cikgu budak dapat sikit-sikit lah. Ya. Jadi kena inilah. Cikgu mungkin boleh COD dan juga sebagainya kalau tak berpuas hati yang di kantin tu kan. Tapi kalau boleh kantin lah. Okey cikgu tu dari segi makanan Baik. Kemudian kita juga perlu ada satu bilik sakit. Bilik isolasi namanya. Maksudnya kalau dah dalam kelas ni, budak-budak tiba-tiba dalam tengah hari tu ada katakan demam, batuk, kita kena tempatkan murid ni di bilik isolasi. Ya, saya pun tengah fikir sama ada bilik belakang tu sesuai atau tidak. Tak apa, kita kena korbankan bilik bola sepak ke macam mana nak jadikan bilik isolasi untuk standby budak-budak yang sakit sebelum dihantar kepada klinik kesihatan untuk rawatan. Kalau kata tiba-tiba pagi dia okey, tiba-tiba pukul 10 tiba suruh naik dan juga sebagainya, kita kena tempat murid di situ. Ya. Okey, kemudian bilik itu biasalah perlu ada pelitup muka, sabun dan juga hand sanitizer lah. Itu kita akan letakkan bilik itu. Baik, plan lokasi untuk tandakan penjarakan sosial. Sekarang ni semua pergerakan ni perlu dilabelkan. Contoh kalau cikgu nak bergerak tadi, masuk dari sini ke sana. Satu arah, terarah. Macam tu. Tak boleh ada pusing balik dan juga sebagainya. Penjarakan sosial di bilik guru, kantin, bilik guru, pejabat dan lift. Itu. Bilik guru, untuk makluman bilik guru, saya minta cikgu kemaskan barang-barang cikgu yang banyak-banyak tak guna. Pasal kita nak anjakkan sikit-sikit tu. Kalau kita tidak ada tempat, nak anjakkan cikgu duduk tu lebih kurang 1 meter. Jadi kalau barang-barang cikgu tu banyak berkumpul atas itu, cikgu fikir mana yang tak sesuai tu, cikgu rombaklah keadaan barang tu macam mana. Ya, pasal kita ada terhad hanya ada, kita sekarang ni tolak-tolak 10 orang di luar. Contoh, cikgu Yuzarani dia duduk di makmal komputer, contoh. Macam fikir benda ada bilik dia, cikgu Ro'a ada bilik dia. Yang lain ni akan duduk di situ, itu yang nak dipecah-pecahkan jadi 1 meter. Kalau tak ada pun nanti kita akan letakkan cikgu di mak-mak bilik kebitaraan. Tengok keadaan macam mana. Dan aircon kalau ikut tak boleh, tak sesuai untuk dipasang dalam kelompok orang yang ramai tu nanti.
Kalau sebut akaun dia berhenti. Jadi kalau ikut Kementerian Kesihatan dalam keadaan ramai tu dia tak sesuai dipasang pendahulu pendingin hawa. Ya. Jadi kita kena bersedialah macam tu ya. Ikut arahan yang diberi macam tu. Okey. Baik, itu pelan lokasi, maksudnya kita akan buat label nanti, kita mungkin buat gotong royong lah cikgu, nanti kita tengok dalam masa yang senggang, nanti bila arahan kata 2 minggu nak buka sekolah, saya akan minta cikgu kita buat gotong royong ke macam mana ya. Tapi peringkat awal ni, pelan cikgu, contoh yang cikgu-cikgu dalam bilik guru tu barang-barang, kemas kini kan ya. Okey, kemudian mempamerkan bahan bercetak ini saya akan minta PKM mengendalikan khususnya tentang bahan-bahan bercetak ni ya. Contohnya untuk makluman pada murid ini tak boleh, ini gambar-gambar yang berkenaan lah. Dia boleh tengok dalam laman web www tu lah contohnya ya. Okey. Baik. Yang penting bila murid ada di sekolah, yang pentingnya cikgu yang bertugas di pintu pagar, kita akan mungkin saya dah bincang buat 2 lokasi, dua jalan. Satu yang pagar sana, satu pagar besar. Jadi 2 akan kesan cepat. Kalau tidak kan jenuh nak tembak tu lambat. Jadi ini Cikgu Safarun ya. Cikgu Safarun ada live ni cuba buat pelan gambaran sekarang ni untuk bagaimana budak masuk macam tu, gambaran atas pelan kecemasan sekolah tu ada ya, pelan-pelan sekolah tu. Jadi budak ni akan ambil suhu badan itu, kita akan print nama, katakan salah satu ni siap semua nama, kita tak ada masa untuk tulis nama, dia hanya masukkan suhu saja. Nanti kata Ro'a tugas hari Senin contoh. Ro'a akan tengok budak ni, tiklah seorang macam tu. Jadi kalau budak yang badan dia misalnya naik bersikar contohnya, panas biar dia rehat dulu. Biar dia bertenang dulu. Lepas tu kita ambil suhu badan balik. Bukan terus dia puluh-puluh lagi terus macam tu. Ya? Supaya suhu tu ni ya. Dan pakai pelitup muka ni digalakkan, khususnya ibu bapa, digalakkan murid tu pakai pelitup muka lah. Jadi pihak sekolah tidak akan sediakan benda-benda macam tu. Ya? Jadi galakkan. Cuci tangan dengan sabun dan tu kita akan letak di pintu pagar tu. Sekarang ni untuk makluman cikgu, bahan ini sekarang ni dibekalkan oleh pihak kerajaan lah. Tapi dalam lingkungan, kalau sabun tu sekarang ni ada 60 ni lah, 60 botol lah. Dan juga pengesan suhu tu. Ya, lebih kurang RM3,640 barang-barang tu dibeli. Jadi kita perlu mengawal keadaan ni. Kalau budak kan dia tekan-tekan 1 hari habis 1 botol. Jadi ini pengawasan cikgu. Jadi kita nak cari model pun nak beli tu bukan mudah cikgu. Satu tu ada RM35, RM50 yang sanitizer yang ori betul lah. Ya, jadi ini kita kawalan guru lah. Kita minta yang bertugas tolong tengok benda nak basuh tangan tu jangan duk tekan-tekan saya 1 hari 1 botol, 60 hari 2 bulan habis. Nak cari model lagi tak ada lah. Jadi itu untuk makluman cikgu ya. Jadi itu langkah yang seterusnya. Okey cikgu, kemudian saringan ni ya cikgu beri contoh. Setiap hari pintu masuk sekolah sebelum bermula sekolah meletakkan lokasi yang sesuai. Tadilah saya beri 2 kawasan tu, masuk belah sana belah sini. Masa senggang bagi murid berjalan kaki berbisikal sekolah macam tadilah. Biar dulu masuknya biar dia orang bertenang dulu. Kerana kita tak ada naik bisikal kan? Tak ada kan? Pastikan murid orang sekolah mengamalkan bersihan tangan. Maksudnya cikgu kalau boleh, kalau cikgu ada yang sendiri, dan saya ada sendiri letak dalam kereta, tak pejabat, kita tak bergantung sangat, mana kita selamat ya. Baik, kemudian guru atau pembantu murid ni kalau murid yang ada MBK ni murid berkeperluan khas lah, sekolah kita tak ada kan. Dia kena bantu dengan PPM untuk inilah mencuci tangan tu. Ya. Kemudian memastikan murid punya masalah berkaitan imuniti badan yang rendah sentiasa makan pelitup muka. Tentu kalau anak cikgu atau anak cikgu orang lain tu yang kata asma ke dia sakit imuniti tak kuat, maknanya dia memang kena pakai. Ya. Pakai. Maknanya kita menyedari anak buah kita tu macam mana. Ya. Kita bayangkan macam anak kita di rumah je, kalau anak saya ni asma contohnya, dia kena sedia macam tu lah. Ya, mana ready siap-siap. Okey. Kemudian penjarakan sosial tadi, maksudnya bersih tangan, pakai pelitup muka, guru bertugas membantu keselamatan murid terjamin. Hebahan mengenai menjaga kesihatan dan keselamatan ujian minasihat. Baik, ujian minasihat ini akan dilakukan oleh kaunselor, Cikgu Ro'a. Maksudnya nak meninjau keadaan murid dan sepanjang bila sekolah nanti, detention ke apa ke, dia kena buat secara berkala budak-budak ni. Selalunya ujian minasihat ni untuk sekolah menengah ni sekolah rendah. Tak tahu, sekarang ni sekarang ni dia umur hanya kaunselor dulu. Minasihat dia memang sekolah menengah. Tak apa, maknanya itu diberi taklimatnya dulu. Kadang-kadang budak jas 1 pun detention juga kan.
Dia tension sekarang ni tak sekolah lama, bila sekolah dah lama lihat nak sekolah tension balik kan. Okey kan, lebih kurang doa kita. Jadi ni ujian lisan ni kaunselor, kalau sekolah menengah lah, kalau kita kaunselor kita lah Cikgu Ra nanti. Jadi kalau ada makluman Baik. Kemudian kenal pasti kontak rapat. Contohnya kalau murid-murid tu cikgu kena tahu yang hantar tu mak dia, ayah dia, penjaga dia siapa. Kalau berlaku apa-apa kita minta nauzubillah lah, jangan ada benda. Kalau satu lekat habis kita satu sekolah nanti. Jadi itu sebab kalau perlu pengawasan yang betul-betul. Okey cikgu. Yang ini taklimat keselamatan ni saya akan beri pada kontraktor kebersihan dan juga pengusaha kantin, dan taklimat kepada kontraktor keselamatan kebersihan. Ini saya aakan jumpa dia orang lah. Jadi untuk semua warga sekolah atau warga yang masuk ke sekolah akan mengalami proses-proses ini. Bukan dia cikgu, bukan kita murid. Katakan mak bapak nak datang, kita kena buat juga kesan suhu, catat nama, nombor telefon dan juga sebagainya. Ini saya akan secara berasingan lah. Okey. Ini pengajaran dan pembelajaran menyusun jadual PDP dengan mengambil keperluan dan kesalahan guru serta murid lah. Yang tadi saya cakap tadi lah. Keadaan guru, murid dan juga sebagainya. Melakukan semakan rancangan pengajaran tahunan. Oleh kerana kita 3 bulan dah tak sekolah, katakan buka sekolah, kita perlu menyesuaikan balik RPT kita. RPT kita mungkin yang ada dah terlepas ataupun ada yang belum lagi ataupun dah memang dah ke depan bila kita buat jadual-jadual tu. Jadi kita kena rujuk balik kitab kita tu, mana yang belum diajar, mana perlu diajar nanti. Jadi ini kena tengok cikgu sendiri lah dan cikgu ajar tu. Sebab itu rekod yang saya buat, saya mohon cikgu buat masa yang sekarang ni, rekod tu mesti ada cikgu. Katakan hari ni jadualnya bahasa Melayu. Contoh cikgu Saridah. Jadi dia ada rekod pada 15 hari bulan ni dia mengajar tajuk katakan kata nama. Jadi dia tak perlu ajar lagi lah kata nama tu, nanti bila dia buka sekolah dia akan tengok sesuai apa lagi yang tak belajar berdasarkan rancangan pengajaran tahunan. Jadi itu cikgu kena tengok balik rancangan pengajaran tahunan cikgu sesuai dengan keadaan. Kita tak tahu, takwim tak dimaklum lagi, sama ada takwim bulan 12 pun sekolah tak tahu lagi. Cuma sekarang ni Kementerian Pendidikan maklum, dia akan maklumkan dalam masa terdekat. Takwim sama ada cuti ni macam ni dia akan beritahu balik. Jadi untuk peringkat awal ni macam tu dulu. Kemudian pemantauan PDP, memberi bimbingan secara fokus. Ini peranan pengetua guru besar dan ini guru ketua penatiar dan juga sebagainya, untuk sama kita bincang untuk mengatasi masalah. Okey, jadi kena cikgu tengok Baik, proses pengajaran mestilah menggunakan kaedah penyampaian yang pelbagai. Bukan hanya satu itu je, maknanya cikgu fikir cikgu dah kreatif lah. Yang ni dah buat video dan juga sebagainya, ada kemahiran dan juga sebagainya untuk menarik budak ni. Perlu sesuai dengan keadaan. Akur kepada penjarakan sosial tadilah. Kalau dulu aktiviti kumpulan terlalu ini rapat-rapat, maknanya cikgu sekarang kena tengok tak boleh cara macam ni, kena buat cara macam ni. Itu maksudnya. PDP yang dilaksanakan tidak melibatkan aktiviti di luar bilik ajar. Nak duduk bawah pokok sana ke, tak boleh lah. Nak duduk di kantin, tak boleh. Maknanya duduk je dalam kelas tadi, yang kelas pun ditanda tadi. Okey, kemudian aktiviti sukan yang tadi tidak ada sehingga dimaklumkan lah. Kalau kata nak mula balik, kita akan maklum. Okey. Kemudian PDP secara dalam talian macam tadilah berasaskan projek kaedah serahan bahan di PDP di sekolah ataupun lokasi dikenal pasti. Yang ni saya tengah fikirkan masalah kalau kita buat photostat. Masalah kos tinggi. Kita tidak ada duit lagi untuk kutip. Sekarang ni bayaran tambahan. Baru lulus. Kita nak edar mak bapak tengah tension sekarang kan. Kalau nak kutip duit waktu ni. Jadi kalau kita nak gunakan kaedah macam nak photostat, nak bekalkan tiap-tiap itu, tadi sumbernya di mana? Itu yang penting sekarang ni. Pasal kita tidak, kalau kita dah kutip duit yang bayaran tambahan tu, ada dah bagian-bagian untuk kita photostat dan juga sebagainya. Jadi ni saya akan bincang dengan PIBG nantilah macam mana untuk peringkat awal nanti kalau dibuka sekolah. Jadi kita sebab kita kena juga dengan inisiatif kita, sama ada menggunakan talian, menggunakan cara-cara kaedah yang tidak banyak. Kalau satu kelas cukup bayang, kalau katakan dia satu tu kan, budak 100 orang. Kalau satu hari satu keping kan, 100 orang. Jadi kalau nilai photostat 6 sen, cukup bayang berapa kos. Tapi kita akan cuba inilah, tidak ada masalah. Baik, hasil kerja murid ditaksir. Kadang pentaksiran ditangguhkan hingga sekolah dibuka, semua murid tidak dapat menjalankan. Maksudnya kalau kita beri kerja selama ini, kita tak boleh nak buat pentaksiran, ada murid yang tak hantar. Kan? Kata dalam 10-20 orang mungkin seorang, 5 orang hantar. Yang lain tu tak hantar. Sekarang ni ada rungutan daripada cikgu. Dia kata beri pun budak bukan nak buat. Itu biarkan. Tugas kita beri.
Itu PPD-nya lah. Kadang-kadang kita kata seorang pun tak respon, kata kelas T lah. Mana tugas kita berilah. Kadar yang bersesuaian. Jangan banyak-banyak bersesuaian. Memang mak bapak kata boring lah nak layan benda ni, itu biar dia orang. Maksudnya tugas kita jalan. Pasal kita disilahkan bekerja sekarang. Kalau ada rungutan macam tu lah. Okey. Baik. Kemudian ini PIBG, main peranan dan juga sebagainya. Itu kita akan kita minta PIBG untuk bantu kita kalau perlulah. PIBG dan juga sebagainya. Asrama ni saya rasa tak perlulah cikgu. Asrama ni untuk makluman, kalau cikgu ada anak di asrama, nak hantar nanti berapa bulan? 23 atau 24 tu kan. Kalau hari tu hari sekolah, hari kerja, cikgu kena ambil cuti lah kepada saya. Kalau kata nak hantar anak di Bota, nak hantar anak di SMKA contohnya. Maksudnya itu hari bekerja, cikgu kena ni. Kalau untuk makluman di asrama ni, anak siapa ada asrama, anak lepas masuk sana dia tak boleh balik arahan tu dia tak boleh balik sehingga dia beritahu, maknanya dia kena stay tu. Pak Izzah contohnya, anak dia di Botol, maknanya dia minggu depan nak bawa balik tak boleh lah. Contohnya. Kalau ni kita boleh outing dan juga sebagainya. Setakat ni macam tu. Untuk makluman saja Okey. Baik cikgu, saya rasa setakat itu secara umumnya SOP tentang pembukaan sekolah yang diberi taklimat kepada saya dan juga PK-PK tempoh hari oleh pihak PPD. Jadi kenapa Yahya Dilau masuklah? Mau join. Terima kasih. Okey baik. Saya rasa itu yang perkara-perkara teras yang perlu cikgu tahu secara umum tentang ini. Jadi saya bukalah ikut cikgu nak tanya apa yang boleh saya jawab berdasarkan apa yang ditaklimatkan kepada kami tempoh hari. Untuk cikgu nak ada tanya, ada persoalan, saya buka kepada sesi pertanyaan lah. Proses cikgu ni, proses gotong royong tu macam mana? Macam mana? Yang kita nak gotong royong macam ni. Baik, katakan sekolah rendah diumumkan lepas daripada 2 minggu atau sekolah menengah, kata 2 minggu lepas tu menteri kata 2 minggu buka sekolah boleh diumumkan. Jadi dalam tempoh 2 minggu tu kita akan buat gotong royong lah. Tapi sekarang ni langkah-langkah awal tu kena buat dah. Contoh tadi macam kata bilik guru tadi kan, cikgu barang-barang cikgu cuba kemaskan macam mana nak letakkan 1 meter tu tadi. Kelas-kelas pun saya nak mula suruh saparan mulalah sikit-sikit lah. Supaya tidak esok nanti kita kelang kabut cikgu. Ataupun pada 24 bulan nanti, 25 masih tu kosong. Ini satu maklumat Pada 24 dan seterusnya sebelum buka sekolah, banyak program sekolah yang saya akan aturkan untuk cikgu. Saya akan buat ladap, saya akan buat tentang PS25 pada waktu sehingga mungkin saya buat kumpulan A seramai 20 orang dengan cikgu Sarida. Dia terang tentang PAK21. Dengan saya pula tentang SKPMG2 yang kata dengan saparan tentang kebat. Jadi kita akan pusing ke dalam jadual. Kita nak duduk ramai-ramai macam ni tak boleh dah. Macam ni je. Jadi saya akan pecah pada kumpulan untuk mengisi tempoh-tempoh sebelum murid sampai ke sekolah. Maksudnya tak ada kita nak buat apa dalam sekolah, menong je dia kata kan. Jadi saya cuba rancangkan aktiviti sesuai. Kita akan bincang dengan ustaz, kita nak buat ladap apa lagi tak ada. Jadi untuk gambaran. Ataupun cikgu nak buat persediaan. Dan tempoh itu cikgu kena persediaan, cikgu nak ngajar apa benda tu kena buat persediaan waktu itu. Okey, boleh order kan? Okey, ada lagi? Siapa nak tanya boleh buka mic dia seorang-seorang lah kalau nak tanya. Cikgu, saya nak tanya boleh? Okey, Puan Mas Diana, mula balik. Cuba balik. Tanya pasal penyediaan RPH. Supaya PKP. Okey, saya jawab. Penyediaan RPS sepanjang PKP maksudnya seperti mana biasa sekarang lah. Arahan yang diberi adalah cikgu kena sediakan RPS. Sebelum ni kan kita buat yang ada saya beri support contoh dulu kan. Yang pada ketua panitia kan ada contoh yang saya beri dulu kan. Katakan hari ni ngajar bahasa Melayu. Contoh macam biasa ada yang ringkas tu lah. Buat sementara ni. Yang RPS yang lengkap tu kalau ikut yang taklimat hari tu maknanya setelah murid akan datang ke sekolah tu. Sekarang ni terpakai untuk sementara ni macam tu dulu. Yang serah pada KP. Maksudnya cikgu ada benda yang boleh dibuktikan cikgu mengajar apa.
Ini saya contoh, saya tengok dulu macam Cikgu Amirul, Cikgu Yuzarani, dia ada beri kat saya contoh macam dia ajar online, dia ada laman web dan juga sebagainya, macam itulah. Dia lengkap contohnya. Tapi kalau cikgu yang buat sekarang ni, memadai lah katakan ada tajuk aja tiap apa benda yang dia ajar ke murid tu. Ya, rekod tu ada. Jadi saya dah minta pada semua ketua panitia dapatkan rekod-rekod cikgu yang mengajar sebelum ni mulai minggu yang keempat tak silap saya kan. Dulu kita dah ada laporan 1, 2, 3 minggu PKP. Sekarang ni 4, 5, 6 ni katakan sampai minggu ini contoh. Maknanya cikgu boleh beri kepada ketua panitia, pihak BPD belum minta lagi. Cuma standby, tak adalah beri macam dulu. Selambak terus beri pada cikgu Salidah. 47 orang, 47 beri kat ini. Sekarang ni beri pada KP. KP sign, okey cikgu Uda. Dia akan anak buah sign dia siapa? Beri kat Uda. Ya, jadi tak banyak cikgu pasal kita beri jadual satu hari satu kan. Jadi taklah pening sangat nak ini. Tapi ini akan berlaku perubahan sekiranya ada perubahan lah. Saya kata tak, benda ni bukan terus macam tu. Kalau ada 2-3 hari ni pihak unit pembelajaran beritahu, saya akan maklum boleh cikgu balik lah. Ya. Sekolah lain dia lain, sekolah lain dia buat 2, 3, 1 hari. Sekolah kita buat macam ni, saya memikirkan budak ni ada yang tak ada. Kita jangan tu. Okey ya, macam itulah Puan Mas Diana yang lebih kurang jawapan. Soalan lain ada lagi? Assalamualaikum cikgu, assalamualaikum. Apa ni Norma? Siapa dulu dan saya dulu kan? Pertanyaan Puan Norma, sekarang ni semua mata pelajaran yang kita dalam PKP ni kita kena buat lah. Ada rekod lah. Buka sekolah tu nanti dulu kita tak tahu lagi mata pelajaran apa. Masuk waktu PKP yang sekarang ni, sebelum 24 ni kita jalan seperti biasa yang cikgu buat RPS yang biasa tu lah, yang macam ringkas tu. Tapi bila buka sekolah nanti maknanya ada arahan baru, kita kena buat macam mana pula. Ya? Itu Puan Norma. Ada lagi? Ada Ustaz, ada cikgu, ada satu soalan. Sekarang ni tidak ada arahan buat macam biasa. Cuma bila sekolah dibuka, yang macam biasa sekarang ni waktu PKP ni macam yang tapak ataupun contoh yang saya beri tu dalam apa jua perkara yang cikgu boleh buktikan kepada pihak pentadbir untuk lihat apa cikgu sampaikan kepada murid. Itu saja. Macam sekolah menengah contoh 24 ni dia terpaksa buat betul-betul lah. Dia terpaksa buat macam dia budak dah ada. Itu sekolah menengah punya cikgu tahun 5, 3 tahun 5, tahun 6. Ya. Cikgu Din, dengar tak? Jadual baru ke semua guru ni, ini tertakluk kepada arahan apa mata pelajaran yang akan dimulakan bila sekolah buka. Okey, tanya soalan? Okey, tentang kehadiran guru mulai 24 tu semua akan hadir. Tentang bila PDP berlaku, bila murid katakan dah semua mari, itu akan diputuskan oleh pihak pendaftar di jabatan berdasarkan jadual mana yang kita akan buat. Sama ada budak JAS 1 dulu ke, JAS 2 dulu ke, ataupun tahap 2 dulu ke. Jadi itu akan dimaklumkan kemudian lah. Ya? Suami isteri bekerja. Itu sekarang ni tentang suami isteri tu tidak ada ditaklimatkan macam mana lah. Pasal semua ni kalau ikut arahan JPA, semua pegawai kena mencapai 100% lah di lokasi lah, di permis kerajaan. Jadi macam tu. Sekarang ni tidak ada lagi kata arahan yang mana suami isteri itu macam mana, itu akan dimaklumkan daripada masa ke semasa lah. Dengan kata lainnya sekarang ni pihak cikgu yang dua-dua cikgu dan juga sebagainya kena memikirkan apakah tindakan yang sesuai dalam masa ini untuk menyesuaikan dengan keadaan norma baru ni. Itu yang diberi makluman. Itu soalan daripada Ustaz Yaakob lah. Kalau ada makluman terkini apa dulu macam mana esok saya akan maklumkan lah. Setakat itu macam tu dulu. Memanglah tolong permudahkan cara tapi mengikut prosedur dan surat siaran yang diberi lah. Macam itulah. Semua macam tu. Kalau saya permudahkan cara lah. Kalau itu cara panduan yang diberi. Saya pun sekarang ni saya bekerja, cikgu cuti, saya bekerja 8-5 setiap hari tu. Kalau nak kira macam tu. Jadi kita kena faham keadaan sekarang ni kerana ada juga macam ni. Dia mau tengok cikgu ni macam relax je kata dia kan. Tentang anak kecil tu kita jangan
kita jangan cari banyak masalah. Orang lain pun banyak juga anak kecil kan. Mana kita kena memikirkan bagaimana kaedah kita nak menyelesaikan masalah tu lah. Ya. Tak ada. Untuk bawa ke sekolah tak dibenarkan. Namanya budak-budak kecil dan juga sebagainya tak dibenarkan. Tak apa, itu cikgu cuba kalau kata Nabil, lu fikirlah sendiri dululah. Jadi janganlah kita, mana yang kita perlu runding, kita akan runding. Bukan tak boleh. Tapi sekat ni macam tu dulu arahan yang diberi macam tu. Ya, saya melawak je tu. Ya, maksudnya macam tu. Sekarang ni cikgu fikirkan, kalau kata sekolah 24 tu semua cikgu katakan. Jadi kalau kata jam 1, jam 2 semua sekolah. Jadi kena fikir apa aku nak buat. Mana kena fikir dari sekarang macam mana nak buat. Ya, macam tu. Waktu persekolahan belum diberitahu lagi, dia akan beritahu bila buka sekolah nanti. Sekarang ni sekolah menengah dulu. Ya. Okey, ada lagi cikgu? Yang penting-penting cikgu, yang mana anak kecil apa tu tak payahlah. Ya, maksudnya. Yang mana-mana yang rasa perkara yang inilah. Cuma kesihatan cikgu kena jaga cikgu ya. Cikgu kena jaga kerana kita jangan orang kata dah duduk barisan hadapan nantilah. Kalau pergi ke sekolah tu dulu kita kata polis, kita kata jururawat. Maknanya sekarang ni kita kena jaga. Ya, jaga kita dan juga jaga masyarakat yang ada di sekolah. Ya. Okey cikgu, kalau tak ada saya nak berhenti ni. Minta semua onkan kamera pasal kita nak rakamkan gambar cikgu. Untuk kehadiran pada hari ini kita nak ni selalu tolong buka ataupun onkan ini kamera ya. Supaya kita dapat rekodkan kehadiran dan dokumen ini perlu kita hantar ke PVD untuk bukti bahawa kita telah adakan penataran kepada semua warga sekolah. Okey, satu lagi saya ingin jelaskan akhir ni cikgu tentang SPLKPM. Semua telah memenuhi 5 hari tahniah. Cuma cikgu sekarang ni kena ligan untuk pastikan cikgu memenuhi mata kredit sebanyak 42. Ya, nanti rujuk pada Ustaz Sazli kalau katakan mata kredit tak tahu berapa-berapa, cikgu boleh buka sendiri bahagian pelaporan tu Ustaz ya. Berapa mata kredit. Jadi seorang tu mesti 42 mata kredit. Walaupun dah cukup 5, tapi mata kredit tu mesti capai juga 42. Ya, baik dah. Okey, buka kamera ya. Ini nak rakaman untuk gambar kehadiran pada hari ini. Mohon kerjasama. Okey. Jadi saya rasa setakat itu dulu cikgu ya. Jadi saya ucap terima kasih di atas kerjasama dan insya-Allah cikgu akan dapat maklumat dan apa-apa perkembangan semasa saya cuba dapatkan maklumat dari cikgu melalui grup rasmi cikgu rasmi lah ya, sama ada WhatsApp ataupun Telegram ya. Jadi cikgu kena peka dengan keadaan semasa dan ambil tindakan mana-mana perkara yang telah saya nyatakan tadi. Okey, terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.